Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah kita berdiam diri dan tidak bercakap-cakap ketika khatib sedang membacakan khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yaumal jumu'ati ansit faqad laghaut." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa la nabiyya ba'dah, syahadatan tunjina minasy syarri wad dhalalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Jumaat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memiliki segala kuasa atas segala arah, termasuk timur dan barat. Dialah yang mengatur langit dan bumi dengan penuh kebijaksanaan dan kekuasaannya yang tidak terbatas. Marilah kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita dengan terus-menerus mencari dan menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat kita bersua kembali, iaitu pada hari Jumaat, hari berkumpulnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid ini untuk mengikuti solat Jumaat, dan sebelumnya mendengar dua khutbah Jumaat yang mengandungi wasiat takwa, nasihat dan doa. Kaum muslimin sekalian, pada masa dan detik ini pentingnya untuk kita mensyukuri anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terlalu banyak diberikan kepada kita. Begitu juga melalui nikmat Islam dan iman itulah telah membimbing kita untuk merasa ringan dan bersedia untuk menjawab panggilan ilahi yang telah dikumandangkan oleh Bilal sebentar tadi, dan terus bergerak masuk ke dalam masjid bersiap sedia untuk melaksanakan solat Jumaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar itu sahaja, pada hari ini ada tetamu yang hadir secara berkala, termasuk yang setia untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Zahir. Ada yang hadir secara rutin setiap minggu di Majlis Ar-Rahman ini. Ada juga yang hadir awal mendengarkan dua khutbah dan melaksanakan solat Jumaat bersama imam. Bahkan tidak dinafikan ada yang datang lambat dan tidak sempat mengikuti seluruh rangkaian solat Jumaat, termasuk mendengar khutbah pertama, dan ada yang tidak sempat untuk ikut serta dalam rakaat pertama solat Jumaat. Oleh itu penting untuk diingatkan agar individu yang datang lewat seharusnya berupaya dan berusaha untuk datang lebih awal agar dapat mengikuti seluruh rangkaian solat Jumaat dengan baik. Izinkan untuk mengingati akan hal yang sering kita dengar sang khatib menyeru dengan lisannya, iaitu kalimah ittaqullah. Hadirin yang hadir mendengar seruan akan kalimah itu di telinga masing-masing. Apa yang perlu difahami dan disedari adanya ialah kalimah yang bermaksud itu, kalimah ittaqullah itu bertakwa kepada Allah atau jagalah Allah. Ia merupakan satu perintah dan nasihat yang sering disebut dalam Al-Quran. Oleh itu dalam agama Islam, kalimah taqwa adalah merujuk kepada kesedaran, ketaatan
dan kepatuhan kepada Allah serta penghindaran dari dosa dan perkara yang dilarang olehnya. Yang menjadi isu sekarang adalah walaupun saban minggu kita mendengar kalimah itu, akan tetapi begitu ramai yang mendengar kalimah itu tidak memperdulikan perintah di sebalik kalimah tersebut. Masih ada dalam kalangan umat Islam tidak konsisten dalam bersyukur. Iman mereka sangat lemah, menipu dalam kerjaya, selalu berdusta dalam hidup, malah tidak mahu bertaubat dan tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Oleh yang demikian, malulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan persoalan yang perlu ditanya dalam qalbu ataupun dalam hati kita, kita ini hamba siapa? Adakah kita hamba Allah Subhanahu wa taala atau kita hamba pada diri kita sendiri? Duyufur Rahman sekalian, marilah kita bukakan minda dan pemikiran yang baharu dengan terus menyahut seruan ilahi untuk menjadi hambanya yang benar-benar dan bersungguh-sungguh serta serius menjalani kehidupan di dunia ini berdasarkan kepada firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang bermaksud orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ibadallah, hari ini 13 Syaban 1445 Hijrah. Maknanya kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Syaban. Apabila datangnya bulan Syaban, kita boleh melihat apakah yang telah dilakukan ataupun ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW sangat gemar memperbanyakkan ibadah dalam bulan Syaban, lebih-lebih lagi ibadah puasa sunat. Hal ini diriwayatkan bahawa selain daripada bulan Ramadan, baginda Nabi SAW tidak pernah berpuasa dalam mana-mana bulan melebihi daripada berpuasa pada bulan Syaban. Baginda sendiri diriwayatkan pernah berpuasa penuh dalam bulan Syaban. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya tentang amalan berpuasa pada bulan Syaban yang diamalkan oleh baginda Nabi. Maka baginda Nabi SAW menjawab yang bermaksud, bulan itu yakni Syaban terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, adalah bulan yang manusia selalu terlupa tentangnya. Bulan tersebut adalah bulan yang diangkat berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Oleh kerana itu, aku sangat suka jika ketika amalanku sedang diangkat, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini menjadi dalil bahawa baginda Nabi SAW sangat memuliakan bulan Syaban dengan melakukan ibadah ataupun amalan-amalan sunat. Alangkah ruginya kita umat Nabi SAW sekiranya ada di kalangan kita yang terlepas daripada menghidupkan bulan Syaban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita renungkan beberapa hikmah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang bulan Syaban ini. Yang pertama, amalan berpuasa sunat di bulan Syaban ini adalah merupakan ibadah yang sangat digalakkan kerana boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain melatih diri dengan ibadah puasa sebagai persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan, kita dianjurkan melatih diri untuk melaksanakan solat fardu di awal waktu, memperbanyakkan solat sunat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran serta memperbanyakkan amalan berdoa. Dan yang terakhir, terdapat satu malam dalam bulan ini yang digelar dengan malam nisfu Sya'ban, yang bermaksud malam pertengahan bulan Sya'ban. Para ulama bersepakat bahawa malam itu adalah merupakan di antara malam yang terbaik dalam satu tahun,
Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala dalam kitabnya pernah menyebutkan bahawa terdapat 5 malam yang mustajab untuk kita berdoa pada malam tersebut, iaitu malam Jumaat, malam Aidul Adha, malam Aidul Fitri, malam awal bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, justru itu bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita berusaha untuk menjadikan diri kita daripada kalangan mereka yang berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan dalam bulan Sya'ban yang mulia ini. Khatib ini berpesan kepada diri sendiri dan mengajak sekalian yang hadir pada hari Jumaat ini, berusahalah untuk melazimi istighfar dengan sebanyak mungkin, kerana istighfar itu adalah merupakan pintu yang paling mudah untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan amal soleh, Tuhan mereka akan memimpin mereka disebabkan keimanan mereka yang sempurna itu. Mereka masuk ke taman yang mengalir beberapa sungai di bawah tempat kediaman mereka dalam syurga yang penuh nikmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وجعل الأرض قرارا وأحاطها ب7 سماوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا
اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيق جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة ولي عهده دوليا teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibni Sultan Salahuddin wa jami' usratil malakiyah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa damir a'da'ak a'da'ad-din wansur man nasrad-din wa khudhul man khalal muslimin wa 'alil kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.